Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wa ifadat wal istifadah wal hasanah tamassuku bi kitabillah sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa dilalat 'ala al-huda ibtigha amrudati wa thawabi wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Jadi dah selesai kita membincangkan bab puasa. Jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk pula perbincangan seterusnya mengenai bab al-i'tikaf. Insya-Allah kita akan baca dalam 2 kali sahaja dan habislah bab i'tikaf insya-Allah. Daripada kitab yang sama iaitu Al-Aham min at-Taqrirat as-Sadidah ataupun daripada kitab At-Taqrirat as-Sadidah sendiri. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Babu al-i'tikaf. Bab i'tikaf. تعريف الاعتكاف لغة لزوم الشيء ولو شرا وقال بعضهم لا يكون إلا في خير. تعريف اعتكاف pada sudut bahasa ialah luzum syai', melazimi sesuatu walaupun sesuatu tu buruk. Kita melazimi sembahyang tu baik, dia anggap sebagai i'tikaf. Kita melazimi buat perkara-perkara yang jahat, tak, dia anggap juga sebagai i'tikaf. Sebahagian ulama sebut tak, i'tikaf hanyalah apa? Melazimi satu perkara yang baik barulah dianggap sebagai i'tikaf. Adapun melazimi perkara yang jahat tidak dianggap sebagai i'tikaf pada sudut bahasa Arab. Okey. Pada sudut syarak pula i'tikaf ialah mukthul makhsus, ya syakhsin makhsus fi makanin makhsus bi niyatin makhsusah. Mukthul makhsus iaitu keberadaan yang khusus bagi orang yang khusus pada tempat yang khusus dengan niat yang khusus. Semua khusus. Dan semua tu kita akan bincang satu-satulah. Okey. Fadilat kepada i'tikaf ada banyaklah. Kita baca satu. Waqala sallallahu alaihi wasallam man i'takafa 10 fi ramadhana kana ka hajjataini wa umratain. Siapa-siapa yang beriktikaf 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan maka dapat pahala seperti buat 2 haji dan juga 2 umrah. Dapat pahala sempurna 2 haji dan juga 2 umrah. Itu riwayat Imam Baihaqi ya. Kemudian kita masuk pula perbincangan mengenai ahkamul i'tikaf, hukum hakam i'tikaf. Hukum hakam i'tikaf ada 4. Ada kala wajib kita beriktikaf. Dengan makna kalau kita tidak beriktikaf berdosa kita. Bila? Kalau kita bernazar. Contoh kalau aku dapat 10 mumtaz sufi, 10 mumtaz dalam STAM ataupun 10 dalam SPM, aku nak beriktikaf. Ketika itu wajib dia beriktikaf. Tidak beriktikaf hukum dia berdosa dan kena qada lah. Kalau dia tentukan hari tertentu, dia tidak i'tikaf pada hari itu, kena qada. Kemudian sunat kita beriktikaf bila? Wa huwa al-aslu fihi fi Ramadhan wal 10 al-awakhir minhu akad. Mandub kita i'tikaf dan itulah asal bagi hukum i'tikaf. I'tikaf asal hukum dia ialah sunat, bukan hukum dia asal hukum dia ialah duduk. Saya duduk ni, asal hukum dia ialah duduk. Asal hukum dia bukan harus. Sebagaimana makan asal hukum dia apa? Harus. Tak, ada kala boleh jadi ibadat kalau kita niat makan tu untuk perkara-perkara yang baik, untuk beribadat, untuk kuatkan badan, untuk apa sembahyang dan sebagainya. Tapi i'tikaf asal hukum dia tu bukan mubah, asal hukum dia dah memang sunat. Okey. Dan lebih dituntut lagi untuk kita beriktikaf pada bulan Ramadan dan juga pada 10 malam terakhir. Dengan makna pahala dia lebih banyaklah kalau kita beriktikaf pada waktu-waktu yang kita sebut tadi, bulan Ramadan dan 10 malam terakhir. Makruh, ada kala makruh kita beriktikaf. Siapa dia? I'tikaful mar'ah bi idzni zawjiha idza kanat min dhawatil hay'ah ma'a amnil fitnah. I'tikaf, tu. Ada gangguan I'tikaful mar'ah bi idzni zawjiha. I'tikaf seorang perempuan dengan izin daripada suami. Tapi isteri dia tu orang yang apa tu? Min dhawatil hay'ah, orang yang ada rupa, orang yang comel. Tak. Walaupun suami izin dia beriktikaf, isteri tu dalam keadaan rupa yang comel, tak, muka yang cantik, makruh dia beriktikaf. Dalam masa yang sama kena aman fitnah. Kalau tidak aman daripada fitnah akan jadi haram. Jadi bila makruh kita beriktikaf? Perempuan dia beriktikaf dengan izin daripada suami, dalam masa yang sama perempuan tu muka dia cantik. Yang ada hai'ah, yang ada rupa. Ketika itu makruh dia beriktikaf, dalam masa yang sama mesti aman fitnah. Kalau tidak aman daripada fitnah akan jadi haram. Okey. Yang keempat, haram kita beriktikaf. Ada kala haram. Sebab tu kita sebut i'tikaf ni ibadat. Bila ibadat ada waktu haram.
Haram, ibadat haram. Allah Ta'ala sebut haram, haram. Okey, sebab tu peraturan Tuhan. Kita sembah Allah Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala nak, bukan sebagaimana kita nak. Orang nak kebebasan hari ni tak. Tu dia nak buat ibadat ataupun nak buat agama berdasarkan dia nak sendiri, tak boleh. Agama kita ni bila kita masuk dalam keadaan kita yakin agama tu betul, kena ikut peraturan-peraturan yang ada dalam agama tu. Jadi haram kita beriktikaf. Haram ada dua, ada kali haram dan sah iktikaf kita, cuma tak dapat pahala lah. Yang kedua haram dan juga tidak sah. Haram dan sah iktikaf ialah iktikaf perempuan tanpa dapat izin daripada suami. Suami tak izin dia beriktikaf, dia pergi juga, haram. Iktikaf dia sah tak? Sah, tak ada masalah, cuma tidak dapat pahala. Ataupun dapat izin daripada suami, tak, cuma kita takut berlaku fitnah di surau masjid. Contoh dia pergi keadaan bermakeup, tak, lepas tu pakaian pula cantik, lik-lak lagu tu, menyebabkan fitnah kepada lelaki lah, tak boleh nak semayang, fokus ke benda lain. Ketika itu kita sebut haram kamu pergi ke masjid beriktikaf. Dalam masa yang sama kita sebut sah, cuma tidak dapat pahala. Ada haram tapi tidak sah. Bila haram tidak sah? I'tikaful junub wal haid. Orang berjunub dan juga orang yang haid. Kalau i'tikaf hukum dia haram dan juga tidak sah i'tikaf tersebut. Okey. Selesai mengenai hukum hakam yang 4 bagi i'tikaf. Seterusnya kita masuk arkanul i'tikaf, rukun-rukun i'tikaf. Apa maksud rukun-rukun i'tikaf? Nak terbentuknya, nak berlakunya i'tikaf mesti ada 4 perkara ni. Mesti ada 4 rukun ni. Kalau tidak ada 4 perkara ni, tidak dinamakan sebagai i'tikaf langsung daripada awal lagi dah. Macam sembahyang lah, kena ada 17 rukun tu barulah dianggap sebagai sembahyang. Gugur salah satu rukun tidak dianggap sebagai sembahyang. Begitu juga i'tikaf ini, mesti ada 4 perkara. Yang pertama kena niat. Sebab Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Kita berniat untuk beriktikaf dalam masjid tu. Okey. Yang kedua, rukun kedua mesti yakuna fi masjidin khalisi al-masjidiyah. Kena dalam satu masjid yang 100% masjid, pure masjid. Jadi tidak sah kalau kita beriktikaf pada satu tempat yang bukan 100% masjid. Macam mana tempat yang bukan 100% masjid? Contoh, ayah saya meninggal, contohlah. Tinggal sebuah rumah. Wakaf lah. Bukan, tinggal sebuah rumah sebagai harta pusaka. Ketika itu yang ada saya dengan abang saya sahaja yang layak menerima harta pusaka. Jadi, rumah tu dikongsi antara saya dengan abang saya. Jelas tak? Cuma mana bahagian saya, mana bahagian abang saya, rumah tu ada besar lah. Mana bahagian saya, adakah bahagian saya depan, abang saya belakang, ataupun sebaliknya. Waktu tu belum tahu lagi sebab belum dibahagikan lagi. Cuma kita hanya tahu apa? Kita hanya tahu rumah ni memang kongsi antara saya dengan abang saya. Okey, ketika itu saya sebut apa? Aku wakafkan tempat aku daripada rumah ni sebagai masjid. Ketika itu bahagian saya jadi masjid. Okey, cuma mana bahagian saya tak tahu. Ketika itu ulama sebut apa? Setiap juzuk tu daripada rumah tu kita sebut sebagai masjid, dalam sama bukan sebagai masjid. Sebab setiap juzuk daripada rumah tu berkongsi hak saya dengan abang saya. Setiap juzuk daripada rumah tu berkongsi antara hak saya dengan abang saya. Sebab belum dibahagikan lagi bahagian mana. Ketika itu saya sebut bahagian aku akan sebagai masjid. Okey. Mana bahagian saya? Depan ke belakang? Tak tahu. Ketika itu masjid ketika itu tak pure, tak 100%. Dia tersebar lagu tu. Dalam masa yang sama apa? Ada tempat yang bukan masjid. Orang panggil apa kalau dalam bahasa Arab? Ma wuqifa ba'du sya'ian fala yasihu fi i'tikaf. Ketika itu rumah yang saya duduk tu, rumah yang saya jadikan wakaf sebagai masjid tu tidak sah untuk dibuat i'tikaf. Sebab apa? Masih sya'i', masjid itu tidak khalis, tidak 100% pure sebagai masjid. Okey. Begitu juga bila kita sebut kena di masjid untuk beriktikaf, maka tidak sah kalau beriktikaf di musalla, di tempat sembahyang. Musalla, tempat sembahyang kat rumah tak? Dekat madrasah, dekat sekolah. Tak boleh tu. Sebab tidak diwakafkan untuk jadi masjid. Walaupun nama dia tempat sembahyang, tapi bukan diwakafkan jadi masjid. Macam tempat biasa sembahyang dekat asrama, begitulah. Itu tak boleh kita buat apa tu i'tikaf. Jadi fala yasihu fi nahwi musalla au ribat. Begitu juga tak boleh kita buat i'tikaf di ribat. Ribat ni macam dekat tarim itulah.
madrasah lah kalau kat Malaysia ni, sekolah asrama ada surau dia atau ada tempat sembahyang dia. Tempat sembahyang tu pula tidak diwakafkan jadi masjid. Jadi kekal bukan masjid, cuma nama dia tempat sembahyang. Tidak boleh kita buat i'tikaf. Cuma ada pendapat dalam mazhab dia sebut kat bawah ni, wa fi qaulin innahu yasihhu al-i'tikaf lil mar'ah faqat idza ayyanat makanan fi baitiha lis-salah wa huwa mu'tamadu madhhabil Imam Abi Hanifah. Ada pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i sebab apa sah untuk perempuan i'tikaf kalau perempuan tu menentukan satu bahagian daripada rumah dia tu memang untuk sembahyang, memang untuk berzikir dan sebagainya. Contoh kakak kita, dia ada rumah dia sendirilah. Satu bilik tu dia memang khususkan untuk sembahyang, untuk beribadat, untuk berzikir dan sebagainya. Ketika itu bilik tu boleh dia beriktikaf dalam bilik tu. Itu sebagai pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i, boleh taklid, tak ada masalah. Dan ini juga pendapat muktamad dalam mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Okey, selesai kat situ. Yang ketiga, syarat yang ketiga ataupun syarat yang ketiga. Kita tak baca tadi kat atas tu. Silap lah kita ni. Kita sebut semula. Rukun i'tikaf ada 4. Rukun i'tikaf ada 4. Yang pertama niat. Yang kedua al-lubthu, kena duduk dalam masjid. Yang ketiga mu'takafun fih, tempat kita beriktikaf. Lepas tu mu'takif, mesti ada orang yang beriktikaf. Ada 4 rukun. Yang kita bincang tadi tu ialah syarat-syarat i'tikaf. Syarat-syarat i'tikaf ada 6. Silap tadi. Syarat-syarat i'tikaf ada 6. Pertama niat. Yang kedua, mesti i'tikaf tu berlaku dalam satu masjid yang khalis al-masjidiyah. Tak boleh yang masjid yang belum pure 100%. Macam itu terang tadi lah. Dan juga tidak boleh kalau bukan masjid, sekadar tempat sembahyang di asrama dan sebagainya, tak boleh kita buat i'tikaf. Okey, yang ketiga, syarat. Ni syarat. Syarat yang ketiga bagi sahnya i'tikaf mesti apa? Al-lubthu fihi fawqa tuma'ninatis salah. Mesti duduk dalam masjid tu lebih daripada qadar tuma'ninah as-salah. Tuma'ninatis salah sekadar apa? Sekadar subhanallah. Subhanallah. Dan 2 saat, 3 saat. Jadi kita duduk dalam masjid mesti lebih daripada kadar 2 saat tu. Duduk 5 saat, 10 saat. Dah sah dah i'tikaf kita. Kalau kurang daripada kadar subhanallah, kurang daripada kadar 2 saat, contohnya kita beriktikaf, tidak sah. Mesti lebih daripada kadar subhanallah. Fala yasihu ma'al murur biduni wuquf. Jadi tidak sah kita beriktikaf kalau sekadar kita lalu. Kita masuk pintu A, kita keluar pintu B. Masjid tu lah. Kita masuk pintu A, kita keluar pintu B. Lalu lagu tu ya. Tak boleh i'tikaf. Sebab tidak ada muqs, tidak ada duduk sekejap, tidak ada keberadaan sekejap dalam tu. Lalu lagu tu tak boleh. Tidak sah i'tikaf. Berbeza kalau taraddud. Kalau taraddud sah untuk kita i'tikaf. Sebab taraddud ni hukum dia seperti hukum al-wuquf. Hukum dia seperti hukum kita duduk dalam tu. Apa taraddud? Taraddud ni contoh saya masuk masjid, saya cari barang saya. Tak. Saya pergi ke sini kejap, lepas tu pergi ke mimbar kejap, lepas tu saya pergi ke tempat berwuduk kejap, lepas tu saya pusing dalam masjid tu. Nak cari barang macam tu. Itu apa panggil taraddud. Taraddada. Tak. Duk datang sini kejap, tengok barang tak ada kat area ni, belah kanan masjid ni. Ke depan pula kat mimbar tak ada juga. Lepas tu cari ke belah hujung, belah kiri pula tak ada juga. Tu apa panggil taraddud lah tu. Kalau kita masuk dalam keadaan kita bertaraddud dalam masjid, kita niat i'tikaf sah. Tidak sah kalau sekadar murur, berjalan daripada pintu A keluar pintu B tu, berjalan lalu semata-mata, tidak sah tu kita buat i'tikaf. Okey, yang keempat, syarat yang keempat untuk sah i'tikaf ialah kena suci daripada hadas besar. Kena suci daripada hadas besar. Apa hadas besar? Berjunub lah, sebab bersetubuh dengan isteri. Ataupun sebab keluar air mani tanpa setubuhan sekalipun. Sebab haid, sebab nifas. Ini apa yang hadas besar. Kalau terhadas besar, tidak sah kita beriktikaf dalam masjid. Okey. Yang kelima, al-aqlu, mesti berakal. Jadi fala yasihu minal majnun, orang gila tidak sah dia beriktikaf. Fala wujudna al-mu'taqif wala lahadatan batala al-i'tikaf. Kalau orang tu molek, sihat. Tak. Tiba-tiba tengah hari tu ketika dia tengah i'tikaf, dia gila. Gila tu walaupun sekejap 2 minit lepas tu sembuh balik. Tak. Kita sebut batal i'tikaf kamu. Yang tadilah. Kalau nak i'tikaf baru, kena niat baru. Tak boleh dengan niat yang tadi. Sebab apa? I'tikaf kamu yang tadi dah batal dengan kegilaan kamu pada tengah hari tu, 2 minit tu. Jadi nak
iktikaf yang baru mesti kena niat yang lain, niat barulah. Yang keenam mesti Islam. Mesti Islam. Fala yasihu min kafir, tidak sah iktikaf daripada orang kafir. Lepas tu disebut kat bawah tu wala yajuzu dukhuluhu al-masjida illa bi syartain. Orang kafir tak boleh masuk masjid. Tak boleh masuk masjid, tak boleh. Sebab tu tempat yang mulia bagi kaum muslimin, kecuali dengan dua syarat. Pertama, mesti dapat izin daripada seorang muslim yang berakal. Seorang muslim yang berakal, dapat izin daripada orang muslim dulu. Yang kedua, amnul fitnah illa al-masjidil haram. Yang kedua, mesti aman daripada fitnah. Kalau tidak aman daripada fitnah, juga tidak boleh masuk. Contoh perempuan daripada Eropah mana tak masuk dalam keadaan pakaian tak jaga aurat, pakai berkolok ketat tak, menjadi fitnah kepada kaum muslimin dalam tu. Tak ada semayang kawan tu, jangan tak, sebab pandang ke apa tu minah seorang tu daripada orang luar lah, orang putih, orang kafir. Jadi mesti nak masuk masjid orang kafir boleh, cuma dengan dua syarat. Pertama, mesti dapat keizinan daripada seorang muslim. Yang kedua, mesti aman daripada fitnah. Kalau tidak aman daripada fitnah atau tidak dapat izin daripada kaum muslimin, tak, waktu tu tidak boleh masuk masjid. Okey. Illal masjidil haram fala yajuzu dukhulu mutlaqa, kecuali Masjid Al-Haram, Baitullahil Haram lah. Tak. Masjidil Haram tak boleh masuk orang kafir ke dalamnya, walaupun cukup dua syarat ni. Memang haram mutlaqan mereka masuk ke Masjidil Haram. Okey, kita berhenti sampai situlah. Ataupun nak baca sunat ni, bacalah. Tu dah manggil dah tu. Kita berhenti dululah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.